Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita di Education Intelligence. Bersama saya, Cikgu Inspektor Kadet Muhammad Taufik bin Ibrahim, Cikgu Sains Tingkatan 4 anda. Okey, untuk tajuk seterusnya, kita masuk tajuk baru iaitu topik ataupun bab 7. Cahaya, warna dan penglihatan. Alright? So, ni adalah dua bab yang terakhir lah. Okey, kita ada 8 bab dalam tingkatan 4. Yang ini merupakan bab 7, bab 8, lepas tu habis. Alright. So, bab 7, cahaya, warna dan penglihatan. Sebelum tu kita jawab dulu soalan yang saya beri sebelum ini. Okay, bab 6. Mengapakah kita tidak harus menggalakkan penggunaan sinaran radioaktif secara berlebihan? Untuk makluman kita semua, kita memang guna. Okay, walaupun sikit kita guna. Contoh phone. Phone kita guna sinaran radioaktif. Tapi kita tak boleh guna secara berlebihan. Contoh makan lah. Makan kita kena makan. Tapi tak boleh guna secara berlebihan. Nanti jadi obesity. Saya sikit lagi obesity. Okey. So, kalau reaktif secara berlebihan, apa punca dia? Ataupun apa sebab kita tak boleh guna secara berlebihan? Okey. Boleh menyebabkan mutasi pada manusia, sinaran radioaktif terlalu mahal, boleh menyebabkan pencemaran bunyi yang serius, ataupun boleh menjatuhkan ekonomi negara. So, jawapannya ialah boleh menyebabkan mutasi pada manusia. A. Okey. Mutasi pada manusia sangat bahaya. Kita ada mutasi gen, mutasi sel, okey, dia boleh beri kesan kepada anak cucu kita, keturunan kita. Alright. Okay, soalan yang kedua, apakah cara yang paling baik untuk mengendalikan sisa-sisa radioaktif? Okey, kita ada cara macam mana kita nak handle sisa-sisa radioaktif tu. Okey, antara jawapannya A, buang ke dalam hutan, B, disimpan di dalam kotak plumbum dan ditanam, C, disimpan dalam botol kaca dan dibuang ke dalam laut, ataupun D, membakar bahan tersebut. Okey, kita pergi satu persatu jawapan. Kalau A, buang ke dalam hutan. Ini tak elok untuk kita sebab di dalam hutan adanya tumbuhan, adanya haiwan. Dia akan efek kita punya ekosistem dan dia akan ganggu kita punya siratan ataupun rantaian makanan. Sebab kita makan tumbuhan ataupun makan haiwan. Bila haiwan terjejas, kita pun akan terjejas. Okey, so A bukan jawapannya. Okey, pergi kepada C, disimpan dalam botol kaca dan dibuang ke dalam laut. Ni tak logik juga. Kalau hantu boleh lah. Okey, kita masukkan hantu dalam botol kaca, kita buang ke dalam laut. Tu memang amalan orang-orang dulu. Okey, tapi untuk radioaktif tak boleh buat macam tu. Ataupun D, membakar bahan tersebut. Yang ni lagi bahaya. Bila kita bakar, sisa-sisa radioaktif akan terbebas ke seluruh kawasan kita. Okey, dia bergerak ke udara, lagi bahaya. So, jawapannya ialah disimpan di dalam kotak plumbum dan ditanam. Kenapa mesti kotak plumbum? Kerana kotak plumbum ini tiada zarah yang boleh melaluinya. Sama ada zarah alfa, zarah beta ataupun zarah gamma. Sinar gamma. Tak boleh lalu plumbum ni. Sebab itulah kita kena simpan dalam kotak plumbum. Untuk keselamatan lagi, tanam lagi. So, kita selamat. Alright. So, jawapannya ialah B. Okay, soalan yang ketiga. Antara yang berikut yang manakah bukan kesan jangka masa panjang pendedahan kepada bahan radioaktif? Okey, bukan kesan jangka masa panjang. Alright, A, pencemaran alam sekitar, B, kemusnahan ekosistem, C, obesity ataupun D, mutasi sel. So, yang mana bukan? Itu ialah jawapannya ialah C. Obes bukannya penyebab kepada radioaktif. Dia disebabkan oleh perangai kita yang kuat makan. Okey? Okey, seterusnya kita sambung kepada pembelajaran kita iaitu dalam bab 7. Subtopiknya ialah pembentukan imej oleh cermin satah. Okey? Okey, sebelum kita pergi kepada tajuk kita, kita nak kenal dulu. Dalam tajuk ni apa yang ada? Okey, yang ada ialah objek, imej. Okey? So apa itu objek? Apa itu imej? Objek ialah sesuatu yang asal. Imej sesuatu yang baru, kesan daripada objek. Imej wujud kerana adanya objek. Kena faham. Adanya imej sebab adanya objek. Alright. So, tengok gambar rajah ni. Apa beza antara dua ni? Yang pertama, gambar desktop. Ada imej di depan dia. Okay? Yang kedua, cermin. Dan di depannya ada bunga. Di dalamnya ada imej bunga tadi tu. So, apa beza antara dua imej ni? Okay. So, untuk menjawab soalan tadi, imej sebenarnya terbahagi kepada dua, iaitu imej nyata dan imej maya. Alright. So apa itu imej nyata? Imej yang dapat dipaparkan pada skrin dan kita boleh sentuh dia. Contohnya apa? Nanti kita bagi contoh. Kita pergi dulu kepada imej maya. Apa itu imej maya? Imej yang tidak dapat dipaparkan pada skrin
dan tidak dapat dipegang. Dia maya, dalam keadaan maya. Okey. So contohnya, bagi imej nyata, imej bagi LCD projector, contoh macam saya guna projector sekarang, kita dapat dipaparkan di skrin. Okey, kita dapat pegang imej ni. Okey, ni imej dia lah ni. Okey. Lepas tu imej skrin pawagam, cinema, laptop, desktop, handphone, semua tu ialah imej yang nyata kita dapat tengok ada di skrin. Kalau imej maya, contohnya imej daripada cermin satah ataupun daripada binokular. Kita tak dapat tengok. Kita tak dapat pegang imej tu. Dia ada dalam tu. Tu imej maya. Alright. So ni contohnya. Okey. So pembentukan imej oleh cermin satah, dia perlukan 3 benda ni. Yang pertama, kita nak tengok imej dalam cermin satah, mestilah kena ada cermin. Apa itu cermin? Cermin ialah permukaan yang berkilat. Kita nampak imej. Okey. Yang kedua, mesti kena ada cahaya. Kalau tak ada cahaya, tak adalah imej. Okey. Contoh kita. Cahaya masuk ke dalam mata. Kalau kita tutup mata, kita nampak gelap. Betul tak? Sebab tu pentingnya cahaya untuk nampak imej. Okey. Cahaya ni bukannya keluar dari mata. Dia masuk dalam mata. Okey. Kalau keluar dari mata tu Superman. Okey. Alright. Yang ketiga ialah pantulan cahaya. Konsep. Okey. Konsep yang digunakan dalam imej oleh cermin satah ni ialah pantulan cahaya. Alright. Okey. Seterusnya kita pergi kepada pembentukan imej oleh cermin satah. Imej sesuatu objek terbentuk disebabkan oleh kewujudan cahaya. Okey. Adanya imej sebabnya adanya cahaya dan ada objek. Kalau tak ada cahaya, semua gelap, tak adalah imej. Okey, imej yang terbentuk oleh cermin satah disebabkan oleh pantulan cahaya dari permukaan cermin. Alright. Apabila seseorang melihat diri dalam cermin, dirinya dinamakan sebagai objek. Sinar cahaya dari objek dipantulkan oleh cermin satah ke mata pemerhati. Contoh, objek dekat sini. Okey. Jadi objek, katakan kita berdiri dekat depan cermin, kita lah objek itu. Okey. So bila kita objek kat sini, cahaya daripada objek ni dipantulkan oleh cermin satah masuk ke dalam mata kita. Kita nampak imej di belakang ni. Ni ialah imej maya sebab dia terbentuk di belakang skrin, bukannya depan skrin. Okey. So, ciri-ciri imej yang terbentuk oleh cermin satah, yang pertama ialah imej maya. Sebab apa maya? Sebab dia terbentuk di belakang skrin. Okey, ni skrin, ni objek. So, imejnya di belakang skrin. Kita namakannya sebagai imej maya. Okey, imej yang tidak terbentuk pada skrin ataupun terbentuk di belakang skrin. Okey, yang kedua, imejnya tegak. Okey, maknanya sebab apa kalau dalam lukisan sains, kalau kita nak tunjuk objek, kita guna anak panah. Sebab anak panah ni dia ada beza atas dan bawah. So anak panah ni menggambarkan kepala, bawah ni ialah badan dan kaki. Okey, so tegak maknanya imej ni pun sama. Kepala ke atas, kaki ke bawah. Itu namanya tegak. Kalau terbalik, anak panah ke bawah, baru kita namakannya sebagai songsang. Alright. Yang ketiga, imej mempunyai saiz yang sama dengan objek. Okey, saiznya sama. Kalau besar, kalau katakan tinggi anak panah ni 1 cm, imej pun 1 cm. Alright. Yang keempat, jarak imej belakang cermin sama dengan jarak objek depan cermin. Okey, distance antara objek dengan cermin dan distance antara imej dengan cermin sama. Kalau 5 cm sini, 5 cm pun sini. Alright. Okey, seterusnya imej yang terbentuk songsang sisi. Apa makna songsang sisi? Okey, songsang sisi. Songsang sisi, kita bayangkan kita tengok cermin. Katakan saya tengok cermin. Okey, katakan whiteboard ni cermin. Saya angkat tangan kanan. Cermin saya ni dia angkat tangan kiri. Okey, faham tak? Tu maknanya songsang sisi. Okey, kena cuba tak balik dekat rumah nanti, dalam bilik mak ayah ada meja solat, pergi berdiri, angkat tangan kanan. Imej dalam cermin tu kita nampak dia angkat tangan kiri. Kita angkat tangan kiri, dalam tu angkat tangan kanan. Yang tu dinamakan sebagai songsang sisi. Dia songsang sisi saja. Okey? Alright. Kalau songsang maknanya terbalik atas bawah. Kalau sisi, sisi saja yang bertukar, kiri dan kanan. Alright. Okey. Jadi kesimpulannya, pembentukan imej oleh cermin satah ni, yang pertama sekali, saiz imej sama dengan saiz objek. Yang kedua, jarak imej, okey, sama dengan jarak objek. Okey. Kalau objek dekat sini, cermin satah dekat sini. Kalau 5 cm dekat sini, 5 cm juga imej dia daripada cermin satah. Alright. Songsang sisi, yang ni saya beritahu tadi, dia songsang sisi. Okey. Lateral inversion, sini pun terbalik. Dia namanya sebagai songsang sisi. Okey, maya, maknanya maya ni imej di dalam skrin tadi. Dia kita tak dapat pegang apa ni kita punya imej di cermin tadi. Alright.
Okey, so kita pergi kepada latihan pengukuhan. Habis bab pembentukan imej oleh cermin satah. So kita pergi kepada latihan pengukuhan. Okey, boleh baca sendiri soalan ni. Cuba jawab. Okey, ni soalan yang kedua berkenaan dengan songsang sisi. Okey, cuba buat. Yang ketiga, okey, ciri-ciri imej yang dihasilkan oleh cermin satah kecuali. Baca soalan betul-betul. Okey, boleh jawab. Okey, untuk pembelajaran seterusnya, kita pergi kepada pembentukan imej oleh kanta. Tadi cermin satah. Sekarang ni kita akan pergi kepada kanta pula. Okey, setakat tu saja. Kita sambung lain kali. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.